tetapi telah jatuh di bawah mereka dan Thailand pada tempoh 2015 hingga 2018. Indeks Inovasi Global juga menunjukkan Malaysia mencatatkan markah yang lebih rendah pada 2022, iaitu sebanyak 38.7 daripada 2013 sebanyak 46.9. Keempat, pekerjaan di bawah gelakan yang sebenar atau underemployment berkaitan kemahiran terus meningkat sebanyak 6.9% setiap tahun dari 2017 hingga 2022. Dan dari segi pelaburan langsung asing, negara jiran kita Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam telah mengatasi Malaysia pada tahun 2021. Tuan, ini betul. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Malaysia adalah termasuk pergantungan yang berpanjangan kepada pekerja berkemahiran rendah, prestasi inovasi yang rendah, ketidakpadanan kemahiran buruk dan kekurangan bakat. Semua pun Malaysia memiliki sumber daya jadi yang agak kaya. Tapi hanya bila kita memaksimalkan sumber manusia, barulah kita boleh menjaminkan pembangunan lestari. Kekalkan pekerja asing yang mahir. Jangan hanya angkat pekerja asing yang tidak mahir langsung. Saya ingin mencarankan lantai dinaikkan untuk mencapai upah median bulanan sebanyak RM4,510 menjelang 2030 dengan menaikkan gaji minima kepada sekurang-kurangnya RM2,000 menjelang 2030. Menaikkan siling dengan memotong cukai korporat kepada 20%. Dan untuk industri kecil dan sederhana, keuntungan bercukai pertama sebanyak RM1 juta harus dikenakan cukai 15% saja. Membersihkan proses pengambilan pekerja asing agar menjadi terus-menerusi online. Levy pelbagai peringkat tanpa had tenaga kerja dengan levy yang lebih tinggi untuk bilangan pekerja asing yang melebihi 100. Kerajaan juga harus menggalakkan industri yang menggunakan konsep sirkular atau circular economy yang bukan sahaja tidak membazirkan sumber mentah dalam pengeluaran produk tetapi juga dapat jaga alam sekitar. Industri yang mengamalkan konsep circular economy harus diberikan tambahan insentif cukai serta potongan cukai korporat 5% lebih rendah daripada biasa, iaitu sekiranya cukai korporat dipotong kepada 20%, maka mereka yang terlibat dalam circular economy harus dikenakan 15% saja. Di samping itu, konsep projek HGHV atau High Growth High Value harus ditambah dengan High Innovation, iaitu High Growth, High Value, High Innovation, demi menggalakkan penguasaan teknologi baru, khususnya digital, dan juga memupuk semangat keusahawanan. Kejayaan negara maju bukan setakat berdasarkan penguasaan teknologi sahaja, tetapi juga kerana mereka adalah entrepreneurial state dengan izin. Tak guna anda mengeluarkan barangan yang paling baik sekiranya anda tidak pandai memasarkannya. Di sini, saya ingin bertanyakan, apakah perlindungan alam sekitar untuk pemrosesan nadir bumi sekiranya ekspor nadir bumi mentah tidak dibenarkan? Adakah segala kawalan alam sekitar dapat menjaminkan keselamatan alam sekitar, khususnya sumber air mentah? Malah dikabarkan perlombongan nadir bumi untuk diekspor sahaja di Malaysia telah mencemarkan alam sekitar sehingga ikan berhampiran didapati mati. Apatah lagi bila pemrosesan menimbulkan kesan yang lebih mudarat lagi. Sekiranya pemrosesan nadir bumi yang dianggap lebih toksik, mencabar dan mudarat daripada tenaga nuklear, adakah kerajaan mempunyai cadangan dan rancangan baru untuk menerima tenaga nuklear? Saya harap perundingan dan juga perbincangan yang teliti boleh diadakan dengan semua pihak termasuk pemegang taruh
dalam perkara penting yang melibatkan keselamatan negara dan kesihatan rakyat. Saya di sini hendak merujuk kajian separuh penggal RMK 12 dalam konteks Pulau Pinang. Sebagai ahli Parlimen Bagan, saya memang mengalu-alukan dua projek yang lama ditunggu oleh rakyat Pulau Pinang, iaitu menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan LRT Pulau Pinang. Saya ingin memohon agar juga feri yang boleh mengangkut kereta dipulihkan semula agar feri ikonik ini boleh dikembali, bukan kerana perasaan nostalgia, tetapi kerana ia adalah warisan negara yang tidak boleh diganti dengan wang. Malah yang amat berhormat Perdana Menteri juga rindu kad feri yang boleh membawa kereta bila kita berbincang tentang perkara ini. Tentulah beliau adalah anak negeri Pulau Pinang. Saya juga ingin memohon agar kerajaan mempertimbangkan zon kewangan khas di Pulau Pinang, sama seperti dengan apa yang diumumkan di Johor Bahru baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau boleh, satu untuk selatan dan lagi satu untuk utara. Memandangkan Pulau Pinang kini mempunyai dengan izin critical mass dengan asas industri pembuatan yang matang, ini akan memacu pembangunan dan merancangkan pertumbuhan sektor perkhidmatan, bukan sahaja di wilayah utara, tetapi untuk seluruh negara. Dengan cukai 15% dan juga visa multiple entry, ia akan menarik pekerja berpakaran dan berkemahiran tinggi dan juga menyekat aliran keluar rakyat Malaysia yang berbakat tinggi. Tuan Ibu Ketua, terdapat juga kekurangan ketelitian yang jelas untuk mewujudkan ekosistem yang mampan untuk memupuk inovasi, terutamanya dalam mata pelajaran STEM, Sains, Teknologi, Engineering and Mathematics. Contohnya, Penang Skills Development Center PSDC akan menjadi penanda aras bagi program pembesaran TVET. Namun kerajaan tidak seharusnya berpuas hati dengan itu. Sebaliknya harus membangunkan PSDC menjadi sebuah institusi pengajian tinggi berasaskan penyelidikan dan industri yang mantap yang akan melatih inovator, jurutera dan juruteknik untuk negara. Pernah dilaporkan Pulau Pinang memberikan sumbangan cukai negeri kepada hasil persekutuan sebanyak 10 bilion ringgit kebelakangan ini. Terdapat juga laporan bahawa sebanyak 436 projek bernilai 22.17 bilion ringgit telah diluluskan bagi negeri Kelantan dan 511 projek dengan kos 29.5 bilion telah diluluskan untuk negeri Pahang. Kita tidak membantah peruntukan yang diberikan, tapi kita harus membantu juga semua negeri. Dan kita harap kerajaan persekutuan boleh memberikan pertimbangan kepada pembangunan di Pulau Pinang. Memandangkan negeri ini adalah penyumbang ekspor terbesar negara. Di sini saya ingin mengesyorkan 3 lagi projek penting yang harus disokong di bawah RMK 12. Satu ialah pembinaan lebuh raya Pan Island Link 1 sebagai laluan utama alternatif untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang. 2. Memeteraikan perjanjian penjualan air Sungai Perak kepada Pulau Pinang dengan negeri Perak demi menjaminkan permintaan dan keperluan air menjelang 2030 bukan sahaja untuk negeri Pulau Pinang tapi juga untuk negeri Perak. Ketiga, pembinaan bangunan bertingkat tempat letak kereta yang baru di Hospital Pulau Pinang dan klinik kesihatan Jalan Perak. Kapasiti tempat letak kereta yang sedia ada di 2 tempat ini adalah sangat berkurangan. Kita harap bahawa pihak kerajaan boleh mempertimbangkan ketiga-tiga cadangan ini, khususnya menjaminkan bekalan air yang mencukupi untuk negeri Pulau Pinang dan juga negeri Perak. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada semua Menteri Kabinet yang telah berusaha untuk menjalankan tugas mereka yang amat mencabar dalam iklim di mana sentimen perkauman dan ekstremisme dimainkan oleh pihak tertentu. Kita harus menumpukan perhatian kepada tugas-tugas kita supaya rakyat boleh lihat perbezaan di antara
negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan dan berbanding dengan negeri-negeri yang ditadbir oleh pihak barulah rakyat boleh lihat